A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan bin Ahmad Rizaldin dari Kos Terapeutik Sen 1. Saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama ialah surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksud terjemahan ayat ini, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua pula, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat yang ketiga pula, dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan. Ayat yang keempat, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Taksir pada ayat yang pertama, yakni dialah Tuhan yang satu, yang Esa, yang tiada tandingannya, tiada pembantunya, tiada lawannya, tiada yang serupa dengannya dan tiada yang setara dengannya. Lafaz ini tidak boleh dikatakan secara isbat terhadap seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia maha sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Tafsir pada ayat yang kedua pula ialah Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun keluar darinya tidak makan. Ar-Rabi' Ibnu Anas mengatakan bahawa makna yang dimaksudkan ialah dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Seterusnya, tafsir pada ayat yang ketiga dan keempat. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan dan juga tidak beristeri. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya, yakni tidak beristeri, iaitu dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya. Maka mana mungkin dia mempunyai tandingan dari kalangan makhluknya yang menyamainya atau mendekatinya. Maha tinggi lagi, maha suci Allah dari semuanya itu. Pengajaran daripada ayat tadi, kita dapat mengetahui bahawa hanya Allah sahaja yang patut yang layak disembah. Yang kedua pula, kita haruslah meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pula, kita berdosa jika mensyirikkan Allah, iaitu meminta pertolongan kepada makhluk lain seperti sihir. Banyak lagi lah. Terus. Surah yang kedua pula ialah surah Al-Imran ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah wa ulul ilmi wa qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Maksud ayatnya ialah Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Taksir yang terdapat pada ayat ini, ayat surah Al-Imran yang tadi, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kalimat ayat ini berkedudukan sebagai taukid atau yang merupakan kalimat sebelumnya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa mengucapkan, dan aku maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat ke-18. Sesudah itu, beliau termasuk salah seorang yang mempersaksikan hal tersebut. Ya Tuhanku, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui jalur lain. Untuk itu, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Husain telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Mutawakkil Al-Asqalani telah menceritakan kepada kami Umar Ibnu Haf Ibnu Sabit Abu Said Al-Ansari telah menceritakan kepada kami Abdul Malik Ibnu Yahya Ibnu Abad Ibnu Abdullah Ibnu Zubair dari ayahnya, dari atuknya, dari Az-Zubair, yang menceritakan ketika membacakan ayat ini bahawa ia pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Begitu pula para malaikat. Surah Al-Imran ayat ke-18. Lalu beliau mengucapkan, dan aku ikut bersaksi, ya Tuhan. Daripada ayat ini, kita mendapat pelajaran yang pertama ialah ilmu pengetahuan amat penting kepada setiap individu Muslim untuk mengenal Allah. Yang kedua pula, kewajipan menuntut ilmu berterusan sepanjang hayat. Yang ketiga pula, masyarakat dapat mencapai kemakmuran hidup di dunia dan di akhirat dengan menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang akhir sekali, masyarakat bukan Islam memandang tinggi kepada umat Islam yang berilmu.
Okey, surah yang seterusnya iaitu surah Al-A'la. Ada 4 ayat. Saya akan membacakan 4 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Maksud ayat tersebut, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Ayat yang kedua pula, yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaan. Ayat yang ketiga pula, dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah, petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Ayat yang keempat pula, dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Asbabun nuzul surah Al-A'la ini. Surah Al-A'la terdiri daripada 19 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, dan diturunkan sesudah surah At-Takwir. Nama Al-A'la diambil dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat yang pertama, yang bererti yang paling tinggi. Ayat ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW pada 2 hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, pada rakaat pertama dan kedua. Juga dibaca pula pada hari Jumaat. Asbabun nuzul. Ni lagi ceritanya lah. Perintah Allah untuk bertasbih dengan menyebut namanya. Nabi Muhammad SAW sekali-kali tidak lupa pada ayat-ayat yang dibacakan kepadanya tentang jalan orang-orang yang sukses hidupnya, dunia dan akhirat. Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya dan menentukan kadar-kadar, memberikan petunjuk dan melengkapi keperluannya sehingga tercapai tujuan. Sebab ayat ini diturunkan pula dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahawa apabila datang malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi SAW, beliau mengulang bacaannya kembali wahyu itu sebelum Jibril selesai menyampaikan, kerana takut lupa lagi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Allah menurunkan surah ke-87 ayat ke-6 sebagai jaminan bahawa Rasulullah SAW tidak akan lupa pada wahyu yang telah diturunkan. Daripada ayat tadi, kita mendapat pengajaran bahawa kita haruslah bersyukur atas apa yang kita dapat, kerana semua yang kita dapat adalah sempurna. Yang kedua pula, kita tidak patut menghina ciptaannya, seperti langit, pokok, haiwan, manusia dan bermacam lain. Kita tak boleh hina orang lain, macam itulah kurang. Yang last sekali, tidak mensia-siakan rezeki yang Allah beri kepada kita. Surah yang seterusnya saya akan membacakan surah Waqiah ayat yang ke-68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Sadaqallahul azim. Maksud terjemahan ayat tersebut, ayat yang ke-68. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Ayat yang ke-69. Kamukah yang menurunkannya dari langit sebagai hujan, atau kami yang menurunkannya? Tafsir ayat yang ke-68 pula. Ini ialah maksud perbualan antara Allah dan kita sebenarnya. Maksudnya Allah tanya kepada kita. Sekarang kita boleh lihatlah bagaimana Allah sedang berkomunikasi dengan kita di dalam Quran. Sebab itu hebat kalau kita dapat sematkan dalam minda kita yang Allah sedang berkata-kata dengan kita sebenarnya dalam Al-Quran ni. Baru akan rasa rapat dengan Allah dan rapat dengan Al-Quran. Lepas tu kalau kita minum air tiap-tiap hari kan, mesti kita tertanya kan, dari mana datang air tu kan? Macam mana air tu boleh jadi bersih kan? Mesti tertanya kan. Tak pada ayat yang ke-69 pula, ni Allah masih lagi berkomunikasi dengan kita tak? Allah tanya kepada kita, kamukah yang menurunkan air dari awan? Kalimah al-muzni adalah awan yang mengandung, kerana ia mengandungi banyak air. Allah tanya lebih kurang begini, adakah kamu wahai manusia yang naik ke awan dan perah air itu supaya turun? Macam mana nak naik ke atas? Bukan? Atau kamikah yang menurunkannya? Sudah tentu bukan kita yang menurunkannya, tapi Allah yang. Maka kita kenalah bersyukur kepada Allah. Itu pun kena jawab seperti soalan-soalan sebelum ni. Bal anta ya Rabb, engkaulah ya Allah yang menurunkan air itu.
kepada petani muda, kalau ingin bercocok tanam ke apa, kalau ingin berizan, minta saja kepada Allah, insya-Allah dapat. Doa simple saja. Ya Allah, Engkau yang menurunkan air hujan, maka turunkan hujan ya Allah. Pengajaran dari ayat tersebut, kita haruslah sebagai manusia, kita seharusnya bersyukur akan turunnya air hujan. Manusia perlu bersyukur bahawa air hujan tidak ditahan oleh Allah untuk tetap di awal. Manusia juga perlu bersyukur bahawa air hujan diturunkan oleh Allah di berbagai tempat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.